Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni bukan baru sangatlah. Semalam ada satu rakaman video yang dihantar kepada saya. Ramai orang hantar video ini kepada saya dan menyatakan kerisauan mereka terhadap isu fitnah yang berleluasa di negara kita Malaysia ni. Dan ia berlarutan daripada video ini. Jom kita tengok sama-sama dan berikan reaction selepas itu. Cyber Troopers dibayar gajinya. Banyak ke gaji yang dibayar tu? Sebab bagus kerja ni, muka tak nampak. Ya, Office kat mana pun saya tak tahu. Gaji masuk. Gaji masuk. Gaji masuk. Dia based on project. Ada certain tu dibayar ikut bulanan. Itu kita kategori yang sebagai macai lah. Okey. Okey, so paling bawah lah tu. Paling bawah lah tu. Okey. Dia based on project. So macam ketua-ketua dia orang, dia memang dah ada team-team masing-masing. So dia based on apa yang orang kata tuan dia bayar. Okey, contohnya kalau isu tu besarlah amount dia. Pernah capai juta, pernah capai ratus ribu. Untuk satu projek. Ya, betul. So saya pernah dedahkan benda ni dulu pada tahun 2018-2019 dekat Wired Magazine. Saya dedahkan kerana yalah bersama kan dulu. So saya tahulah nilai dia semua bukan kecil-kecil anak lah. Sebab tu diorang sanggup sebar fitnah. Pendapatan yang sangat-sangat mudah dapat, duduk rumah je boleh buat macam-macam pun semua, tak payah tunjuk muka, duit dapat banyak. Siapa yang tak nak? Pernah disaman? Saya pernah didakwa kerana sengaja menyakiti hati Perdana Menteri. Sedih kita mendengar pengakuan kenyataan Ratu Naga ini. Bagaimana negara yang sepatutnya merdeka dan mempunyai minda merdeka tetapi masih terjajah dengan kebodohan dan belenggu syaitan, sehingga wujud syaitan-syaitan bertopengkan manusia yang dengan sengaja melakukan fitnah hanya kerana harta dunia semata-mata. Orang yang mahu buat projek ini pula sanggup bayar sehingga jutaan ringgit, ribu-ribu sampai juta hanya kerana kerja-kerja fitnah seperti ini. Pada hari ini fitnah berluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding nak dibandingkan dengan masa yang lalu. Orang guna Facebook, YouTube dan TikTok. Apa yang susah? Pakai saja fake account, selesai masalah dia. Terpadam satu account lain boleh buat kerja fitnah dia. Kerja fitnah dia akan berterusan. Dia akan terus dapat duit seperti mana yang disebutkan oleh Ratu Naga tadi. Sahabat-sahabat, kita kena alert di dalam isu fitnah. Kerana fitnah ini boleh berlaku dalam dua keadaan. Pertama, apabila seseorang mengada-adakan suatu berita mengenai seseorang ataupun organisasi dan pertubuhan lalu disebarkan kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah orang tersebut. Boleh jadi cyber trooper yang dimaksudkan oleh Ratu Naga ini termasuk di dalam kategori yang pertama. Kategori yang kedua pula apabila seseorang menerima berita mengenai seseorang tanpa menyelidiki kesahihan berita itu terlebih dahulu, lalu dia sebarkan kepada orang lain sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan atau dia kata hanya sekadar sebar saja, share dulu baru baca, lalu sebenarnya dia telah melakukan perkara fitnah. Sahabat-sahabat, fitnah yang kita fahami bukan sekadar kata-kata, tetapi ia adalah satu usaha untuk memperak-perandakan manusia, membuat orang berbalah, berkonflik dan saling mengadu domba. Dan ini bukan kerja manusia, ia adalah kerja syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan perbalahan di antara kamu. Ada rujuk dalam surah Maidah ayat yang ke-91. Walaupun ayat ini ditujukan kepada penjudi, peminum arak atau pemabuk, tetapi syaitan bercita-cita agar kita semua sentiasa bermusuhan antara satu sama lain. Kerana ibrah itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sekadar sebab nuzul sahaja. Oleh itu sahabat-sahabat, fitnah adalah salah satu perbuatan yang amat disukai oleh syaitan lantaran ia boleh memecah belahkan umat Islam sehingga tiada lagi kesatuan sesama mereka. Bagi kategori yang kedua, fitnah yang jenis kedua, iaitu penyebar fitnah. Mereka ini adalah termasuk dalam golongan yang cuai di dalam menukilkan berita atau cerita yang didengar. Dia tak teliti apapun kesahihan tu terlebih dahulu. Asalkan sesuatu tu viral saja, terus dia nak sebarkan tanpa ada sebarang usul periksa. Kadang-kadang kita tengok benda yang kita nampak sangat bodoh pun orang masih duk sebarkan. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai pembohong besar, sekalipun bukan dia yang mereka-reka pembohongan itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan
diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu berada dalam dosa apabila dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. Riwayat Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Al-Qadhi Iyad ketika disyarahkan hadis ini disebut, dia kata maksudnya sesiapa yang menceritakan dengan setiap apa yang dia dengar yang padanya terdapat cerita betul, terdapatnya cerita salah. Kedua-duanya dia sebarkan saja, ini boleh membawa kepada cabang-cabang fitnah. Ia sangat-sangat berbahaya dan kita patut menjauhi hal seperti ini. Di dalam satu riwayat yang lain disebut Nabi SAW berkata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia ni sebut semua benda yang dia dengar. Sahabat-sahabat, perbuatan menyebarkan berita tanpa usul periksa ini pernah ditempelak oleh Allah Ta'ala di dalam kisah fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun 'adzim laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu semata-mata. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah satu berita bohong yang nyata? Anda boleh rujuk dalam surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 12. Al-Imam Syekh Al-Maraghi rahimahullah, dia syarahkan ayat 11-12 surah An-Nur ini. Dia sebut, dia kata, janganlah kamu sangka berita dusta itu mengandungi fitnah dan kejahatan serta-merta. Sebaliknya, ia turut mengandungi kebaikan terhadap kamu. Kerana dengan itu kamu mendapat pahala yang besar. Ini disebabkan berita dusta itu merupakan suatu ujian yang nyata bagi memperlihatkan kemuliaan di sisi Allah SWT dengan penurunan ayat yang dibaca sepanjang masa tentang mengagungkan kemuliaan kamu, memberi ancaman terhadap orang yang mengatakan buruk tentang kamu, memuji orang yang berbaik sangka terhadap kamu, serta kebaikan-kebaikan lain seperti mengambil pelbagai manfaat agama dan adab tata tusila yang jelas terhadap orang-orang yang mahu mengambil iktibar. Kemudian Allah SWT menerangkan hukuman yang menimpa ke atas orang yang turut serta menyebarkan berita dusta itu. Mereka semua akan mendapat hukuman yang setimpal dengan peranan yang dimainkan. Anda boleh rujuk dalam tafsir Al-Maraghi jilid yang ke-9 bilangan 4730. Sahabat-sahabat, hati-hati dengan perbuatan fitnah. Ia dosa besar. Bukan boleh main-main. Lagi-lagi hanya atas dasar permainan politik sahaja. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alim wa fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebah-hebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka ini akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Rujuk surah An-Nur ayat 19. Imam Ibn Kathir, waktu dia syarahkan, waktu dia tafsirkan ayat ni, dia kata ayat ini membawa makna orang-orang yang mendengar berita buruk kemudian menyampaikan dan menyebarkan berita tersebut, mereka itu termasuk dalam ancaman berkanan. Anda boleh rujuk tafsir Al-Quranul Azim. Sahabat-sahabat, inilah keadaan yang kita bimbang pada hari ini. Keadaan yang orang menggunakan pelbagai cara untuk nak menjatuhkan orang lain, nak menaikkan diri mereka sendiri, nak mengangkat parti politik mereka sendiri, tetapi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Sebelum ini kita telah bahas tentang isu bagaimana orang politik senang lenang menggunakan isu qazaf tanpa mempedulikan isu dosa ini kecil ataupun besar. Dosa ini dilakukan kepada Tuhan ataupun hanya semata-mata tujuan politiknya. Tetapi hari ini kita diberitakan oleh Ratu Naga ini cerita yang cukup-cukup menggemparkan diri kita, cukup-cukup membahayakan, iaitu keadaan fitnah
yang cukup tersebar. Sahabat-sahabat, orang yang menyebar fitnah melakukan dosa besar. Kita tak mampu nak halang berlebih-lebihan atas isu fitnah yang direka-reka. Tetapi saya yakin dan percaya kita boleh halang fitnah yang disebarkan oleh tangan-tangan kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita memperhatikan dahulu apa yang kita nak sebarkan. Jangan pakai mazhab aku share dulu, baca kemudian. Jangan pakai mazhab tu. Pakailah mazhab, baca dulu, aku sudah semak, aku dah teliti, lalu aku sebarkan. Mungkin ada kesilapan, tetapi ia berlaku selepas semakan dan juga penelitian. Sahabat-sahabat, saya nak ajak anda untuk sama-sama kita sebarkan yang sahih. Sebarkan berita yang benar. Iaitu satu buku yang berjilid, ada 7 jilid buku ini, Sahih Al-Bukhari. Ini semua kata-kata Nabi SAW. Kalau kita boleh cipta cyber trooper kita, tetapi yang menyebarkan hadis-hadis yang sahih, itu adalah lebih baik. Buku ini ada dalam versi e-book, ada dalam versi fizikal. Anda boleh dapatkan buku ini, link saya letakkan di bawah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.